أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, syukur kepada Allah SWT atas nikmat dapat kita lakukan amal-amal ibadah sepanjang hari ini, dan kita dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan aktiviti saban hari ataupun saban malam ini akan menambah fikrah, pemikiran tentang Islam yang betul, memberikan suntikan semangat untuk kita beramal dengan lebih giat, apalagi memikirkan tentang kehidupan kita yang semakin berada di hujung senja. Setiap orang harus merasakan bahawa dia sedang berada di hujung senja. Maksudnya tidak lama lagi dia akan meninggal dunia. Bila kita memikirkan tentang hal ini, maka kita akan kuat semangat, kita akan bergegas melakukan amal-amal soleh tanpa menunda-nunda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung lagi perkongsian kita dalam pembacaan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Di antaranya hadis yang ke-25, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Hadis rawahul Bukhari. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan bersama dengannya membantu keperluan dirinya. Barang siapa yang melapangkan urusan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesusahan daripada kesusahannya di akhirat kelak. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih, mengandungi petunjuk daripada Allah SWT tentang bagaimana hakikat diri seorang muslim sebenarnya begitu akrab dengan muslim yang lain, terutama dalam bantu-membantu sesama mereka dalam keadaan yang susah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut, yang pertama sekali, barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, yakni saudaranya yang susah dalam keadaan memerlukan, apalagi dalam keadaan COVID-19 yang sekarang ni semakin, alhamdulillah, semakin membaik. Peringkat awal dulu PKP pertama, kedua, kita melihat alhamdulillah lah, NGO Islam termasuk masjid-masjid surau-surau
orang perseorangan keluar sama-sama membantu meringankan beban saudara-saudari se-Islam dengan memberikan berbagai bentuk bantuan, makanan, beras, gula, minyak, dan apa-apa lagi dalam bentuk kewangan juga. Jadi ini merupakan suatu petanda tentang suburnya iman, tentang baiknya iman seseorang dalam komuniti Islam yang ada di tempat kita ini. Sebab itu dikatakan dalam ulasan hadis ini, sekatan serta kawalan pergerakan telah banyak menyekat beberapa saudara Muslim daripada keluar berniaga. PKP maksudnya. PKP yang diterapkan oleh kerajaan memang dia untuk kemaslahatan umat Islam, ataupun kemaslahatan ummah secara umumnya, tak kira Islam atau tidak Islam. Jadi ini memberikan impak terhadap merodumnya ekonomi manusia, merodumnya ekonomi umat, sama ada ekonomi yang sifatnya global ataupun ekonomi yang sifatnya lokal. Orang-orang yang sebelum ini berniaga terencat ataupun tidak dapat keluar daripada rumah peringkat awal lah. Sekarang dah alhamdulillah, kita tengok di pasar-pasar malam, kedai-kedai tamu dan sebagainya. Pada pasar malam lah kita perhatikan, banyak yang berniaga, banyak berniaga daripada dulu. Kadang-kadang kita fikir juga orang berniaga ni lebih ramai daripada orang yang membeli. Masya Allah. Tapi maksudnya ramai orang yang memang sangat memerlukan bantuan. Yalah, mereka ini alhamdulillah tidak meminta sedekah. Tapi ada tempat-tempat tertentu di dunia ini memang orang ni memang sangat susah. Mereka tidak dapat menahan diri mereka sehingga mereka minta sedekah. Mereka minta sedekah. Jadi alhamdulillah orang yang dalam keadaan PKPP sekarang ini, kerajaan memberi ruang untuk masyarakat kita kembali keluar untuk membuka niaga masing-masing. Sebelum itu memang susah, memang susah. Ada yang dibuang kerja, ada yang tidak dapat menanggung biaya anak, susu anak, makan minum, keluarga dan sebagainya. Jadi dalam keadaan yang sebegini, maka Islam sangat menggalakkan agar orang yang mempunyai keluasan rezeki ini ataupun kelapangan rezeki untuk membantu orang yang susah. Sebab apa? Rasulullah menyebut, barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan bersama dengannya membantu keperluan dirinya sendiri. Allah bantu dia. Barang siapa yang melapangkan urusan kesusahan seorang muslim, bukan 2-3 lagi. Ini baru seorang pun Allah dah kira dah. Apalagi yang ramai, satu masyarakat, satu bangsa yang besar, kita bantu, maka Allah akan melapangkan kesusahan daripada kesusahannya di akhirat kelak. Kita tahu bahawa akhirat ni adalah tempat yang sangat kritikal, yang mana manusia ni masing-masing mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT, syafaat daripada Rasulullah SAW, syafaat daripada Allah SWT. Jadi pada ketika itu memang kita tidak ada talian hayat lagi, melainkan apa yang telah kita usahakan ketika kita hidup di dunia dulu. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, ini lanjutan daripada hadis ini, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Tadi tentang bantu-membantu sama muslim ataupun sama manusia. Yang kedua ini, sesiapa yang menutup aibnya, aib saudaranya di dunia ini, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat kelak. Ini sebenarnya keperluan setiap orang ni. Setiap orang tak nak aibnya dibuka ke halayak ramai. Saya ada aib, tuan-tuan ada aib, siapa-siapa pun ada aib. Aib maksudnya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dibuat, yang dia tak nak orang lain tahu, yang dia tak nak orang lain melihatnya. Walaupun dia sudah buat, dia tak nak orang lain tahu. Itu
Bila kita menutup aib seseorang ni, maksudnya Allah akan menutup aib kita. Itu dia. Nak tak kita ditutup aib oleh Allah SWT? Nak. Tetapi ramai orang tak sedar. Ramai orang tak sedar benda ini, sehingga dia ni sangat suka membuka aib orang. Ini apa contohnya? Banyak. Dalam media WhatsApp, Facebook dah sekarang ni, WhatsApp lah, chat dan sebagainya. Kita tengok orang ni memang mass media yang ada memang kerjanya membuka aib orang. Sensasi. Orang suka kepada berita sensasi. Mereka tak hirau berita ini betul atau tidak. Yang penting ini panas. Macam apa istilah kita, cucu panas ataupun apa, sup panas sedap, untuk dimakan ataupun diminum. Jadi manusia hilang pertimbangan, sehingga tidak ada kekuatan untuk menutup keaiban yang sedang melanda seseorang ni. Orang kita tengok melakukan kesalahan, dia buat cerita, sebarkan kepada orang lain, ambil gambar, sebarkan kepada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Sepatutnya kita menutup aib saudara kita, sebagaimana kita nak agar Allah tutup aib kita. Itu yang paling penting ni. Bila kita buka aib saudara kita, Allah akan buka aib kita. Dalam hadis yang lain dikatakan di dunia dan akhirat Allah buka aib kita. Itu berbahaya. Jadi bantulah mereka dengan memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Itu tentang bantu-membantu. Yang kedua juga membantu menutup aib. Memang ada setengah aib yang memang diharuskan untuk dibuka. Bukan sengaja nak buka, tetapi untuk kemaslahatan orang ramai. Contohnya ada penyamun, ada pencuri, peragut di kampung inilah katakan, contoh. Tapi tak ada rasanya. Kalau ada dia, kita tengok, kita bagi ciri-ciri dia. Orang ni macam ini, gempal badannya, rambutnya tidak ada rambut contohnya. Dia macam sepet sikit contohnya. Kita bagi alamat-alamat dia, ceritanya dia buat ini, dia buat itu. Bila dah semakin dekat, kita cerita lagi, ini orang yang daripada sini, orang ini daripada sini, bangsa ini. Kita kena buka supaya orang tahu dan tidak tertipu. Itu kena dia bolehkan, diharuskan untuk membuka aib. Bahkan tentang apa, membuka aurat pun haram. Buka aurat, boleh buka aurat ketika doktor ni nak tengok dan periksa tempat-tempat tertentu, dia boleh buka tengok. Itu kerana ada hajat. Tapi kalau suka-suka nak tengok, itu haram. Begitulah aib seseorang ni ibarat dia aurat dia. Aurat maruah dia sebenarnya, maruah dia. Kalau kita tutup, maka itu adalah kebaikan untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Jadi ada kadang kita tengok orang ni mengarang buku cerita tentang keaiban orang. Saya tak nak cerita lah. Ini contohnya, 100 dalil tentang orang. Tak kira lah dia ni betul atau salah di mahkamah, tapi apa hal kita membuka cerita orang lain? Kita tidak adakah dosa? Tak adakah kita ni buat kesalahan sehingga kita macam malaikat? Seolah-olah kita tak ada dosa langsung. Orang ni semua ada dosa, ini dosa, ini dosa, ini ada aib, ini ada aib. Kita buka, kita karang dalam buku ni, kita terbitkan. Na'udzubillah min zalik. Ini berat di akhirat kelak. Kalau dia bukan betul, tidak betul, maka itu fitnah. Itu fitnah. Kita kadang-kadang kita tak tahu pun sumber yang betul. Kita dengar dia buat ini, dia buat itu, kita karang, sebarkan. Dia ini tak layak untuk jadi penghulu. Kenapa? Ini dalil-dalilnya. Tapi dia kena periksa betul-betul. Jangan disebarkan untuk menjadi berita yang panas. Tidak boleh. Na'udzubillah. Kalau salah, dia tanggung di akhirat kelak. Dia akan jadi muflis di akhirat kelak. Baik itu Rasulullah sebut dalam satu hadis. Atadruna manil muflis? Tahu tak kamu orang yang muflis? Sahabatnya mengatakan, man la dinar lahu, man la mal lahu wala dinar, kama qala. Orang yang tidak ada harta dan juga tidak ada duit. Bukan, kata Rasulullah. Mereka ini adalah orang yang hum yusalluna. Mereka ini solat dengan banyak, berpuasa, melakukan amal ibadah. Tetapi mereka ini daraba hadza,
wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Disebut Rasulullah SAW ni, orang ini dia kata banyak ibadah, sembahyangnya, puasanya, bersedekahnya, tetapi mereka memukul orang ini, menjatuhkan maruah orang ini, menumpahkan darah orang ini, memfitnah orang ini. Apabila di akhirat kelak diadili, ternyata salah, banyak fitnah-fitnah yang dibuat, akhirnya dosa orang ini ditransferkan kepada orang yang fitnah ini, pahala-pahala dia diberikan kepada orang. Itu transfer, apa istilah kata, transaksi pahala dan dosa, tidak gunakan duit lagi, ditukar macam itu, sehingga habis dia punya pahala, dosa orang ini akan dipindahkan kepada dia, sehingga tidak ada lagi dah pahala dia, maka dituriha fil nar, maka dicampak ke dalam neraka. Inilah orang yang disebut sebagai bankrupt, orang yang muflis, nauzubillah min zalik. Jadi tidak ada untungnya kita mengarang tentang keaiban seseorang. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Kita mungkin lebih banyak aib kita, kita tak sedar mungkin, daripada kita mula hidup, mula kita balik, berapa dosa kita, mungkin ada yang belum diampun oleh Allah SWT lagi. Jadi tak payah kita menyibukkan diri untuk menyenaraikan aib orang lain sehingga kita menjadi hakim di mahkamah, meletakkan orang ini, orang ini. Tak payah, banyak lagi perkara-perkara yang sepatutnya menyibukkan diri kita tentang keaiban kita sendiri. Bila kita tengok aib kita sendiri, kita rasa segan untuk tengok keaiban orang lain. Itu sifat yang mahmudah, sifat yang mulia yang sepatut dimiliki oleh setiap muslim yang takut kepada hari hisab, yaumul hisab, hari pembalasan, hari dihisabnya amal manusia ni. Itu. Sekarang ni memang zaman zaman mudah untuk viralnya ataupun dikongsinya segala bentuk perkara-perkara yang memang kadang-kadang tidak betul. Ada yang betul, alhamdulillah, dapat pahala orang yang kongsinya. Yang tidak betul ni, itu dosa berapa orang yang membaca, berapa orang yang dapat membaca dan dia sebar kepada orang lain lagi. Ada sahabat kita yang ini, ialah ini sebagai perkongsian juga, dulu dah sebenarnya tersebar surat berantai ni, dulu dalam kertas. Saya sempat lagi, tahun 80-an, sempat lagi, ayah saya terima surat, saya tengok, ini dia kata Syekh Ahmad, dulu gunakan Syekh Ahmad, penjaga kubur Rasulullah SAW, sekarang ditukar Ibnu Sa'id, tukar pula. Sebenarnya inti surat itu sama. Siapa yang menyebarkan ini kepada 20 orang, tengoklah lepas itu kebaikan yang akan diperolehi. Itu kalau dia tidak menyebar kepada orang lain, maka dia akan nantilah musibah akan menimpa dia. Syirik ini, syirik. Rupanya surat menyebar ini ada kuasa ni nak berikan manfaat dan mudarat. Nauzubillah min zalik. Rosak akidah. Ini ada fatwa keluar, saya dah kongsikan dalam grup Masjid Darussalam ni, tentang haramnya menyebarkan surat ini. Tidak ada orang yang nama Syekh Ahmad kata orang yang ada di sana ni, daripada tahun sekian ke tahun sekian tidak ada orang nama Syekh Ahmad. Apalagi Ibnu Sa'id ni, tak ada. Itu mereka nak menggalakkan orang ni supaya takut, semakin teruk ni tengok maksiat tersebar, banyak pembohongan, orang tak solat berjamaah, zina berleluasa, riba, arak dan sebagainya. Nak menghalang orang ni, dia buat cerita macam tu. Ini pesanan dari Rasulullah. Mana ada Rasulullah nak keluarkan apa-apa lagi pesanan? Sudah cukup Islam ni lengkap, tak perlu ditambah dan tidak dikurang lagi. Itu kena jelas macam tu. Tapi bila ada ni, melalui mimpi ni ada lagi, benda itu sebenarnya dalam Islam memang ada, tentang supaya kita jangan meninggalkan solat, jaga keluarga kita, bagi nasihat anak isteri kita, menutup aurat, tinggalkan riba. Itu dalam Islam sudah ada dulu dah. Bukannya Syekh Ahmad yang menjaga kubur tu yang kononnya dikatakan menyampaikan berita
daripada Rasulullah ni, siapa yang tidak menyampaikan surat ini akan dapat musibah. Itu yang syiriknya di situ, syiriknya di situ. Ana ada kuasa ni surat ni, kerana orang terpercaya, takut dia. Saya belum sebar lagi. Dulu kan kertas di photostat, saya masih ingat lagi. Tiba-tiba aja surat macam surat layang, surat berantai, dia tak putus-putus. Berantailah misalnya, berantai ke sana, sambung-sambung terus, berantai terus. Tak ada alamatnya, tak ada. Masuk dalam pos, dulu ke pos, 20, banyak ni. Itu disebar photostat lagi, sebar lagi. Sekarang tak, gunakan WhatsApp saja, 20 orang. Tunggu apa berita yang baik. Kalau kebetulan ada berita baik, dia percaya. Inilah hasil saya menyebarkan 20 kepada 20 orang. Tak ada kaitan langsung dengan nasib-nasib seperti itu. Itu adalah larangan, terlarang dalam Islam, terlarang dalam Islam. Saya tahu ni tersebar dalam grup-grup masjid apa lagi, peribadi ni banyak. Dia ubah sikit supaya kita tak cam. Ditambah lagi sikit bunyi surat di bawahnya. Itu pandai ni orang-orang yang menyebar ni. Dia orang yang tak peka dengan kebohongan mereka ni, kata memang betul, sebar cepat-cepat. Tak nak dapat manfaat, takut kepada musibah. Okey, itu yang hadis yang pertama. Jadi hati-hatilah kepada surat berantai. Surat berantai ni, kalau ada je tengok tu, tak apa. Ada apa saja yang bunyi, siapa yang menyebarkan ini dia akan dapat manfaat. Tunggulah satu jam lagi. Sama ada menyebarkan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis ni, sebar ayat Yasin kata, jangan tak sebar, nanti datang musibah. Itu bohong tu. Jangan percaya, jangan percaya. Tidak ada Allah tetapkan seperti itu. Musibah akan datang disebabkan orang yang tidak melakukan ini. Musibah memang akan datang sebab orang tak beriman kepada Al-Quran. Memang cara umumnya, bukan sebab ayat-ayat tertentu. Semua ayat kalau kita tidak beriman kepadanya, engkar kepadanya, memang akan turun bala di dunia, akhirat apa lagi? Akhirat apa lagi? Itu bukan main-main. Okey, kita pindah kepada hadis yang seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat fi khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salatil khusuf, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bila kita sebut hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim ni tidak perlu dicek ini sahih ke tidak, maudhu' ke tidak. Hadis Bukhari Muslim ini tidak perlu kita cek dia sahih. As-sahul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Quran tu martabatnya mutawatir, mutawatir. Lepas itu hadis Bukhari Muslim. Betul Bukhari, betul Muslim. Itu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai baginda menunaikan solat gerhana. Solat gerhana ni, kita pun pernah solat gerhana kan, gerhana bulan, gerhana matahari. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya matahari dan bulan adalah bukti kebesaran Allah. Bulan, bintang, dunia ni seluruhnya adalah bukti kebesaran Allah SWT. Tidaklah berlaku sesuatu gerhana itu disebabkan oleh kematian seseorang maupun disebabkan oleh kelahiran seseorang. Apabila kamu menyaksikan gerhana, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah, bertakbir kepadanya, menunaikan solat dan bersedekahlah. Itu di antara anjuran baginda SAW ni, kalau berlaku apa gerhana. Tapi pada hari ini kalau gerhana tu banyak orang ambil kamera, nak ambil gambar. Dengan apa ni, untuk mengelak daripada sinaran yang menyebabkan rosaknya mata. Tengok berapa orang, berapa kerat yang sembahyang gerhana, tak ramai. Tengok tak ramai. 1, 2 sab saja. 3 itu ramai lah. Kalau masjid negara mungkin ramai sikit. Kalau masjid kampung ni, surau kampung ni, kadang tak ada orang buat solat gerhana, saya tahu. Tengok siapa yang buat solat gerhana, dia kata masjid-masjid ni
ada 2-3 buah contohnya, yang buat, sebab mereka tak biasa buat, jadi agak tak pandai nak buat, ada khutbah lagi, ada sembahyang sunat, gerhana, jadi orang tak buat, ataupun memang orang ni lebih seronok untuk keluar nak tengok gerhana ni, ambil nak tangkap gambar, itu, padahal itu adalah tanda kebesaran Allah. Di zaman Rasulullah SAW apabila berlaku gerhana, Rasulullah takut, Rasulullah takut, Rasulullah sembahyang, gerhana ataupun gerhana bulan ataupun matahari, sehinggalah hilang gerhana ni. Punyalah Rasulullah ni takut sehingga Rasulullah baca panjang, ada di antaranya Rasulullah baca surah Al-Baqarah penuh, panjang solatnya. Sebab kadang-kadang gerhana ni lama, sejam, setengah jam, kadang-kadang sejam lebih, lama. Pernah berlaku di zaman Rasulullah ni gerhana, sehingga masyarakat menyangka bahawa gerhana ini ada disebabkan oleh kematian anaknya Rasulullah SAW, itu Ibrahim. Ada desas-desus bunyi, kata ini meninggalnya Ibrahim anak Rasulullah ni, kata, ini mungkin inilah penyebabnya, menyebabkan gerhana, sehingga kan berita ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Rasulullah baca hadis ini, sungguhnya matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah, tidaklah berlaku disebabkan oleh kehidupan seseorang atau kematian seseorang, tidak ada. Rasulullah nafikan. Tetapi apa yang Rasulullah anjur, apabila berlakunya gerhana ni, bulan ataupun matahari, bertakbirlah, maksudnya Allahu Akbar, sembahyang, sembahyanglah kamu, lakukan sembahyang, bersedekahlah, bersedekah. Sebenarnya Rasulullah SAW memberikan panduan tentang apa yang pernah dilakukan ketika berlakunya gerhana atau sesuatu yang dibimbangi oleh manusia. Manusia bimbang, kadang kita tengok gelap je, kita rasa bimbang kan, puting beliung, terbang, kadang-kadang rumah rosak, rumah, apa lagi, dulu kita tengok tsunami, itu menakutkan, di Indonesia sebelum ini, tanah bergerak, menyebabkan rumah-rumah ni, berpuluh rumah masuk dalam tanah, itu semuanya menakutkan tu. Di zaman Rasulullah tu memang Rasulullah dah bagi dah peringatan, kalau ada berlaku perkara seumpama ini, perkara Rasulullah, suruh sembahyang, minta kepada Allah, dalam keadaan balak seperti ini macam balak istilahnya, sembahyang, bersedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini akan menghilangkan kemurkaan Allah. Itu dia, tujuan sedekah itu untuk menghilangkan murka Allah SWT. Tengok kata Ibnu Daqiq al-Aid, wa fil hadits dalilun ala istihbab as-sadaqah 'inda al-makhawif istidfa'il bala'il mahzur. Dan dalam hadis ini terdapat dalil tentang keharusan bersedekah ketika manusia ditimpa kebimbangan dan ketakutan. Kita masih dalam ketakutan sekarang ni, dalam keadaan COVID-19 yang masih lagi, hari ini meningkat, semalam 6 kes, hari 6 62 meningkat, Masya Allah, di Sabah banyak, orang luar lah, tapi walaupun maksudnya ini masih lagi, ini Allah masih ni, kita rasa Allah masih murka lagi ni, kepada umat manusia ni, sebab kalau kita tengok, maksiat-maksiat ni masih berleluasa ni, bila dah dibuka, PKPP ni jadi PKP, dulu PKP, ni berubah kepada PKPP, longgar dah, semakin boleh orang buat aktiviti macam-macam, ada yang ambil kesempatan untuk kembali melakukan maksiat, na'udzubillah min zalik, jadi bila dah berlaku macam tu, maka tak mustahil lah Allah murka lagi, Allah murka lagi. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang keharusan bersedekah, dianjurkan bersedekah ketika manusia ditimpa kebimbangan dan ketakutan, ia bagi mempertahankan daripada ditimpa bala yang dibimbangkan. Itu sebenarnya, kita tengok ada ulama menyatakan, dikata apa, ad-du'a sababun yadfa'ul bala'a fa idza kana aqwa minhu dafa'ahu wa idza kana sababul bala'i aqwa lam yadfa'hu lakin yukhaffifhu yudha'ifhu
Walihada umira 'inal kusufi wal ayat bis salati wad du'a wa istighfar wa sadaqah. Nah, ini kata-kata ulama ya. Sesungguhnya doa itu adalah penyebab kepada tertolaknya bala. Itu yang kita sembahyang ni, kunut nazilah ni. Kalau mampu nak buat setiap solat ni, kunut nazilah. Itu nak tolak bala lah sebenarnya. Minta Allah tolak bala. Jadi sesungguhnya doa itu adalah penyebab kepada tertolaknya bala. Sekiranya doa kita lebih kuat daripada bala, lebih besar lagi, makin kuat doa kita, maka ia berupaya menolak bala. Namun andainya sebab bala itu lebih kuat, maka doa itu tidak mampu menolaknya. Sebaliknya ia hanya meringankan bala. Bala itu makin kurang, tidak membersihkan bala. Itu maka doa tidak mampu menolaknya, sebaliknya ia meringankan bala tersebut. Atas dasar itu Rasulullah SAW memerintahkan Muslim agar menunaikan solat, berdoa, beristighfar dan bersedekah. Itu rangkaian dia. Rangkaian kerja-kerja atau aktiviti untuk kita minta agar Allah lepaskan kita daripada balak ini, ataupun angkat balak ini daripada muka bumi ini. Tak cukup lagi. Doa kita tak cukup kuat lagi ni. Tak sungguh-sungguh maksudnya, tak sungguh-sungguh ataupun tidak ikhlas cukup. Tak cukup banyak. Itu tidak cukup insaf mungkin. Tidak cukup taubat kepada Allah SWT. Jadi solat kena ada, banyakkan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah pun kata dalam Quran, wasta'inu, minta tolonglah dengan solat dan juga bersabar. Berdoa terus, doa-doa. Allahumma adfa'na al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wat-taun. Allahumma inna na'udzubika min barasul junun juzam as-sayl asqam. Doa bermacam-macam doa. Beristighfar. Istighfar ni sangat penting, sebab dia menghapuskan dosa-dosa. Dan bersedekah ketika berlaku gerhana atau insiden yang membimbangkan. Macam Covid ni sama ni. Di zaman Rasulullah tu maksudnya gerhana, matahari 6 bulan tu, kalau tengok dia taklah menyebab macam Covid sekarang ni. Tapi itu pun Rasulullah menggalakkan umat Islam agar solat, berdoa, beristighfar dan melakukan sedekah. Jadi mungkinlah kita dah banyak doa, kita rasa banyak doa. Bukanlah doa yang dirakam. Dirakam tu putar aja doa tu, putar lagi. Tak, itu bukan. Doanya doa hidup, live. Kita memang bukan kita letak dalam ini, kita rekod, ulang aja. Doa aja, dia ulang lagi. Itu sekali je dia doa tu, tapi dia ulang sampai beratus-ratus kali. Itu tidak. Doa tu masa doa betul-betul. Kadang-kadang kita ni dalam WhatsApp kan, kita, oi, si fulan ni sakit, tolong doakan dia. Maka kita pun kadang doa dalam ini WhatsApp. Itu tak ada. Tak beri kesan apa tu. Doanya adalah angkat tangan. Masing-masing tu. Lepas itu baru letak dalam WhatsApp. Allahumma shfihi shifaan ajalan. Shifaan la yughadiru saqama wala alaman. Asallallahu al-azim rabbil alamin ayashfiyahu. Tulis 7 kali letak. Tapi kita tak doa. Tak jadi doa dia. Dia adalah angkat tangan doa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ini yang sakit. Sembuhlah. Sembuhkanlah dia. Itu baru doa. Orang meninggal macam tu juga. Si fulan meninggal dunia. Apa kita ucap? Kita tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, al-Fatihah. Itu bukan cara kita menangani. Kalau orang meninggal tu al-Fatihah, tidak. Bila ada kita mendengar orang meninggal, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doalah, walaupun pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu karim nuzulahu wasiyam wadkhalhum. Waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal bard, itu panjang lagi lah. Wa naqqihi minal khataaya qi minal yunqath thawbul abyad min ad-danas wabdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi. A'idzu min 'adzabil qabri wa 'adzabil nar, adkhilhu al-jannata ma'al abrar. Aziz ghafar ya rabbal alamin. Panjang lagi. Itu real, bukan kita tulis je. Betul send. Banyak tengok dalam penuh je dalam grup kita. Innalillah banyak. Inilah banyak. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum. Itu maksudnya apa istilah copy paste saja, copy paste. Tak ada pun angkat doa tu, tak ada. Itu tak jadi. Doa adalah kita minta kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dan tutupkanlah aiban kami.
Allahumma rfa'anna al-bala, Allahumma rfa'anna al-bala. Ya Allah, tolakkanlah daripada kami bala. Itu barulah. Allah ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ampunkan dosa dia ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu baru jadi. Boleh, maksudnya tidak salah. Kita kongsikan dalam WhatsApp ni, maksudnya kita tulis doa-doa ni, orang minta supaya dia diampunkan dosa, supaya kita mengucap takziah kepada dia. Sebenarnya takziah itu adalah kalimah untuk menghibur orang yang ditimpa musibah, bukanlah salam takziah. Itu tak ada makna sebenarnya. Salam takziah, bukan salam takziah sebenarnya. Takziah itu adalah kalimah-kalimah yang diucap oleh seseorang untuk orang yang mendapat musibah. Contohnya seorang meninggal, kita sabarlah, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang sudah ada. Semoga Allah memberikan kesabaran, bersabarlah. Itu maksudnya kalimah memberikan pengharapan dan memberi galakan agar dia jangan keluh kesah, bersabarlah. Itulah salam, itulah kata-kata takziah. Kata takziah, bukan salam takziah. Itu tak ada apa. Itu bukan apa. Orang tu salam takziah, salam takziah, salam takziah, tak menghiburkan apa-apa. Itu silap. Itu kena diperbetulkan dalam masyarakat kita. Kesilapan yang nampak sepele tetapi dia tak tepat, tidak mengenal sasaran. Doa yang kita sebut tu, itu bukan doa, itu tulisan doa. Macam kita buku ni, siapa tak ada pun orang baca. Bila kita tengok, oh baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, itu baru doa. Itu baru doa. Jadi walaupun pendek, bila kita dengar orang meninggal tu, Allah yarham, sudah meninggal, dia kata, apa namanya, siapa dulu, Haji Mahli kan, sudah meninggal, dia kata, kita menyebut inna lillahi inna ilaihi raji'un. Jangan diam situ saja. Apa yang kita mampu doa-doalah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu karim nuzulahu wasi'am madkhaluhum. Allahumma anzil alaihi ar-rahmah wal maghfirah was sakinah. Allahumma a'idhhu min 'adzabil qabri wa 'adzaban nar adkhilhu al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Doa, apa yang kita hafal doa. Tertuju kepada dia. Tidak menunggu kita pergi ke rumah dia, nanti kita pergi rumah dia, tunggu dia dimandikan, lepas itu bawa ke kubur lagi, sembahyang dulu, lepas itu bawa ke kubur, itu lagi baik. Tapi untuk sementara kita doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ulang itu pun saja pun okey. Itu pun okey. Jadi begitu cara kita. Jangan kita bila orang doa ada meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dah tulis send. Itu tak ada apa, tak ada kesan. Tak ada kesan tu. Dia kena doa yang minta terus kepada Allah. Minta terus kepada Allah. Ucapan, ucapan. Bukan dalam bentuk yang recorded, dirakamkan itu sebab. Tidak, bukan macam tu. Dia hendaklah live. Dia hendaklah live. Jadi ini anjuran agar kita ni bila berlaku benda-benda yang tak kita senangi, maka cara untuk keluar daripada masalah ini berdoa, solat, banyakkan solat hajat, istighfar kepada Allah SWT, bertaubat, dan juga apa, bersedekah. Sedekah ini adalah ubat yang paling mujaraf. Itu kata ulama lah. Kadang-kadang kita buat belum juga, kita kata belum juga makbul. Yalah mungkin belum cukup lagi, belum cukup. Sedekah lagi. Sedekah lagi. Sedekah atas nama anak yatim kah, atas nama masjid, surau kah. Kita niat, ya Allah, bantulah aku agar keluar daripada masalah ini. Kita sedekah. Minta kepada Allah SWT dengan kita bersedekah. Itu. Berapa ni? Ada lagi 41, tinggal 1 minit. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, agar kita ni maksudnya bila kita duduk mendengar majlis ilmu macam ni, maksudnya kita tahu ni apa kesilapan kita. Oh, sebelum ini kita kongsi je doa tetapi tidak doa betul-betul. Okey, berdoa dengan cara betul. Apalagi dalam keadaan gerhana ni, sembahyang, buat sembahyang walaupun satu saf. Berdoa minta pertolongan kepada Allah, agar Allah jauhkan kita daripada bala yang mungkin akan mengancam kita. Itu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang ringkas dan pendek ini akan menjadi penyuntik semangat untuk kita menjadi lebih baik, semakin dekat kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.